Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, saya baru je sampai daripada Penang, balik kampung sekejap. Dan kebetulan semalam ada kelas dengan Abalan lah. So basically apa ni kelas dengan Abalan tu adalah beberapa kelas advance. So agak bagus dan sesiapa yang boleh join silakan join. Okey, macam saya kalau Abalan ada kat mana-mana je, kalau dekat dengan saya insya-Allah saya akan pergi. Same goes to this week, saya akan ada kat KL. InsyaAllah saya akan jumpa dia jugalah dekat KL. Dalam esok saya pergi KL. So Isnin, Selasa, maybe antara Selasa malam ataupun Rabu malam saya akan berada. So basically siapa-siapa yang ada dekat KL tu boleh kita jumpa lah nanti. Okay, so seperti biasa, seperti yang saya inform dalam grup, kalau ada persoalan sila tulis dekat situ. Sila tulis dekat dalam ruangan chat ataupun boleh on your punya mic dan tanya. Before kita start, saya ambil soalan-soalan ni. Saya nak buat dulu apa analisa kita pada minggu ni lah, minggu depan ni lah, dengan ada NFT and all that lah. So hari Jumaat kita akan ada news yang besar NFT. Dan start daripada Rabu lah, Rabu, Khamis, Jumaat. So basically ada bisnes yang besar yang akan keluar. Cuma kita nak tengok apa kekuatan USD index pada next week lah. So kalau kita tengok di sini adalah weekly, daily, H4 dan di sini H1. Okay. So kalau tengok dekat sini based on weekly, market dah berapa minggu kalau kita tengok dekat sini start pada bawah ni dia dah start naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minggu. So 9, 10 minggu market dah bermain-main di zon tertinggi weekly. Okay. So apa yang saya jangkakan yang USD berkemungkinan akan melemah mencari MA 510 low. Cuma kalau anda perasan kat sini siapa yang daripada grup amalan, satu yang kita boleh nampak kat sini adalah mak kilau di weekly di mana ada momentum dan MACD sell di sini. Cuma EMA 50 masih belum berada di atas BB lagi. Kalau dia dah berada tu memang setup mak kilau yang amat cantik lah. Kan? So dia berada di zon tertinggi. Okay. And then kalau kita tengok based on daily, okay, kalau kita tengok daily ni pun dia dah naik, ada momentum re-entry buy, so ada momentum buy. So sekarang dalam keadaan re-entry buy dan dia naik tak melepasi top BB, kan. So basically nampak yang kenaikan ni pun kalau kita tengok daripada sini berada dalam keadaan yang divergence lah pada saya. Ni dia ada divergence. Okay, nampak tak histogram dan dia turun ke bawah. So basically dia agak support pergerakan momentum indicator MACD ni agak support lah pergerakan MA 510 high di weekly ni. Okay. So kalau kita tengok di daily pun masih berlega-lega di tertinggi daily. Nampak? MA 510 high daily. Okay. Dan di H4 pun kita boleh nampak some momentum buy di sini. Ada momentum buy, re-entry buy dan dia naik tak melepasi top BB. Sebaliknya dia menjadi MACD sell. Dan kalau saya, ini adalah setup A2 saya. Nampak tak ada divergence di bawah ni. So basically daily dah habis dan dia dah ada momentum sell. Candle arah kukuh tak ada, tapi dia terus buat momentum sell. So basically USD index dalam keadaan yang agak lemah lah. Saya jangkakan yang dia akan bergerak daripada MA 510 high weekly sehingga MA 510 low weekly. So nak tahu bila yang weekly ini valid untuk dia turun ke bawah, bila di H4 nanti kita jangkakan dia ada momentum sell. Bila H4 ni ada je momentum sell, kita tahu dah yang USD akan terus lemah. Kat mana dia nak cari? MA 510 low di weekly. Itu plan dia. Adakah ini candle arah kukuh di H4 ni, nampak dia ada candle arah kukuh
candle arah kukuh di H4 disupport oleh momentum sell, dan sekiranya berterusan momentum sell di H1, dia akan terus turun ke bawah. Adakah dia nak pergi turun ke bawah? Tengok dekat M15. Nampak tak? Dekat M15, apa yang tuan-tuan yang nak kena tengok adalah yang paling penting EMA 100 berada di bawah 200. As of now, belum ada lagi. Kalau itu berterusan berlaku, maknanya momentum sell di H4 akan berlaku. Ini disupport oleh H1 lah. H1 terus buat. Bila H1 terus buat momentum sell, maksudnya di M15 ni pun akan ada momentum. Dalam masa yang sama, EMA 100 yang ini yang kalau gold ni akan berada di bawah EMA 200. Kalau itu berlaku, dan kita tahu yang insya-Allah akan ada momentum sell di sini. Contoh saya bagi tahu sama ada nak ada momentum sell ataupun tak. Anda tengok kat sini dan anda tengok kat zone ni dan anda boleh tengok dekat zone ni. Ini yang contoh yang berlaku lah. Tengok di M15. Okay. Nampak tak? M15. Bila dah ada EMA 100 dan di bawah 200, dia terjun. Nampak tak ni? Ni pun sama. EMA 100 berada di bawah 200. So kita tahu daripada H4 ni kan dia ada candle arah kukuh ke ni kan, candle arah kukuh re-entry. Macam mana dia akan membuat momentum juga bila di H1 pertama, H1 akan buat continue momentum tapi kan continue momentum tapi kadang kita nak tahu nak cepat lagi. So di M15 dia ada M15 EMA 100 di bawah EMA 200. This is the perfect time untuk anda orang kata entry lah. Kalau dalam buku amalan ini adalah premium punya entry. Okay. Di zone-zone ni nak kata pucuk pun boleh, nak kata apa katalah. It doesn't matter, yang penting you guys nampak that pattern lah. Okay. Sampai kita tertanya-tanya juga, adakah dia nak jadi momentum sell ni? Okay. Dia akan jadi momentum sell. Okay, macam ni lah Macam ni, adakah di zone ni dia akan membuat momentum sell ni? Itu yang saya cakap tadi tu, M15 perlu ada cross EMA 100 di bawah EMA 200. Same goes to here. Adakah ini re-entry ni akan membuat momentum sell lagi? Itulah yang berlaku sebenarnya. Okay. So pada saya, adakah dia buat momentum sell? As of now, belum ada lagi. Tetapi sekiranya dia terus terjun buat momentum, dan ini cross, dan insyaAllah dia akan buat momentum sell. Tetapi kalau dia buat momentum buy dan terus naik, maksudnya di H4 ni belum lagi lah. Maybe candle arah kukuh ni akan mencari zone re-entry sell di sini. Itu pendapat saya. Okay, apa-apa pun kita kena sama-sama perhatikan pergerakan market. So as summary, USD index ketika ni dalam keadaan yang lemah dan akan mencari zone re-entry buy di weekly. MA 510 low di weekly. Okay, so itu pandangan saya pada minggu hadapan. So maknanya USD yang di depan semua akan melemah. Okay, dan USD yang di belakang semua akan menguat. Okay, jom kita tengok dekat USD in the whole major pair. Okay, the whole major pair kita ambil contoh USD share, nampak? Okay, saya letak ni. Okay, USD share kalau anda tengok pun nampak tak dia zone MA 510-an. Ini memang clear setup mak kilau. Ada momentum mid BB di bawah EMA 50 dan jadi MHB share. Ini memang ngam. Okay, so nampak dah ni berada di zone tertinggi. So daily dalam keadaan market hilang volume. Okay, dia ada momentum re-entry buy, dia ada naik tak lepas. Kita tengok di H4. Okay, H4 kalau kita tengok dia ada momentum. Okay, tetapi kekuatan momentum tu tak berapa kuat. Okay. So nak kata divergent pun tak nampak. So dia tak berapa kuat. Adakah dia akan terjun? Kita kena tengok di H1 lah. H1 pun ada candle arah kukuh dah ni. Dan kita jangkakan di M15 dia akan buat cross lah. EMA 100 dan 200. Kalau itu berlaku, insyaAllah di H4 akan berlaku momentum sell later on.
Okey, apa-apa pun kita akan perhatilah pergerakan market pada minggu hadapan. So AU, NZD dan EU, GU apa akan jadi? Dia akan membuat kenaikan lah sebenarnya. Okey, dia akan membuat kenaikan. Jom kita tengok EU sekejap secara weekly. Nampak dia berada, ni dia tengah-tengah lah. Ni GU dia berada tengah-tengah. Okey, kita tengok AUD weekly. Nampak di zone bawah ni. Dia berada di MA 510 low. So basically bila dia berada di zone MA 510 low weekly, target dia kat mana? MA 510 high. Alright. So di daily pun dalam keadaan MACD. Okay, H4 ada momentum. Tetapi ni dalam keadaan MACD, adakah dia akan buat momentum buy? Kena tengok dekat M15, dia cross tak lagi. Oh, nampak ni. Dia dah cross. Okay. So dia dah cross. EMA 100 dah di atas EMA 200 dan insyaAllah dia akan continue untuk buat momentum buy di H1 dan dia akan buat momentum buy di H4. InsyaAllah. Okay. Apa-apa pun kita kena menunggu market lah sebenarnya. Kita kena tunggu market. Yes, ini adalah setup mat kilau juga. Tapi adakah setup mat kilau ini valid di H4? Pada saya dia tak valid sebab L15 dah ada cross untuk naik. Biar dia naik dulu. Okay. So biar dia naik, biar dia habiskan perjalanan tersebut. Sekiranya dia jadi market hilang volume di sini, then baru kita berkira-kira untuk mencari sell. Pada saya dia akan naik sampai ke atas ni lah. Sampai di zone ni. Dia akan naik sehingga di zone ni. Kan, ni kan MA 510 high weekly. Okay, nampak tak? So biar dia habiskan, dan baru dia terjun. InsyaAllah. Okay, so in summary, USD dalam keadaan yang lemah, semua pair yang USD di belakang akan menjadi strong dan semua pair yang USD depan akan menjadi lemah. Itu pendapat saya. Okay, so saya open kepada semua. Sekiranya anda ingin bertanya berkenaan dengan apa-apa dua pair ataupun kefahaman tentang trading, silakan. Kalau ada, silakan. Boleh on mic ataupun korang boleh tulis dekat ruangan chat. Okay, so berapa gold? Kalau USD lemah, gold akan strong lah basically. Okay, jom kita tengok gold. So, okay, nampak tak gold? Memang clear cut ada momentum buy. Daily pun ada momentum buy. Weekly belum lagi. Okay, tapi dia berada di zone tertinggi ya. MA 510 high di weekly. Zone sell. Tapi untuk dia sell, DH daily perlu jadi market hilang volume. As of now dia ada apa? Momentum buy. So bila ada momentum buy, kita cari buy lah dulu. H4 pun dalam keadaan momentum buy. Okay. So apa peluang dia? Peluang dia adalah boleh cari di zone. Dia ada dua tempat lah yang terbaik untuk kita cari buy. Okay. Yang pertama MA 510 low di H4. Okay. Ataupun MA 510 low di daily. Okay. So macam mana kita nak tahu dia nak pergi di H4? H1 ni, okay, dia akan jadi dalam keadaan market hilang volume dan dia akan ada bar bema. Nampak tak ni? Top BB, bottom BB, dia akan naik cross MA 200, cross 100 dan cross 50. Dan dia jadi market hilang volume dalam zone ni, boleh place order untuk buy. Kalau nak buy sini boleh, tapi tinggi sangat. Biar dia turun dululah. Sampai zone ni. Okay? Sampai zone ni, boleh untuk buy. Tapi kalau mereka yang ada modal yang besar dan seandainya nak trade dan tunggu H4 jadi market hilang volume dan EMA bottom BB cross EMA 100, 200 dan 50 jadi market hilang volume, dan itu kita tahu yang itu adalah re-entry buy di daily. Itu ada, insyaAllah dia akan push market naik lagi lah. Sampai mana? Pada saya sekarang pun dia dah sampai MA 510 high monthly, MA 510 high H4. Adakah dia H4 ni weekly ni akan buat momentum?
pastikan di H4 EMA nampak ni 100 dan 200. Nampak dia dah cross. Ini akan bagi tahu kat kita yang dia akan continue lah untuk naik pada saya. Okay, so untuk kita, siapa trader gold boleh tunggu MA 510 low di H4 dan pada masa tu H1 jadi bar bema dan market hilang volume buy, guys boleh layer di zone tu, atau tunggu di H4 jadi bar bema dan market hilang volume buy dan baru masuk. Okay, baru entry. Okay, so gold saya pun jangkakan yang dia akan naik insyaAllah. Ni nampak ni, memang 100 dah berada di atas 200 dan tahulah, kita tunggulah pergerakan dia tu. Adakah nak tinggi naik tu, insyaAllah lah saya rasa dia akan terus naik lah. Saya punya jangkaan adalah 2,400. Tentu sistem lain lah, sistem trading lain. Teknik trading lain yang saya gunakan ada kat sini lah. Saya pun tak ada tu. Ada dekat saya punya PC. Nanti saya postkan kat mana market yang saya jangkakan gold akan pergi. Tak saya 2,400. Okey, ada sebarang persoalan yang lain? So untuk gold saya fokus untuk buying position lah minggu depan. Tadi kita dah tengok USD dalam keadaan yang lemah. So gold insyaAllah dia akan terbang naik ke atas. Lain guys, kalau you guys ada nak tanya apa-apa, silakan. Bagi tahu pair dan bagi tahu market apa yang korang nak tahulah. InsyaAllah saya cuba buat analisa sepanjang masa yang ada ni. Thank you very much pada semua yang ada. Saya ada share, biasanya hari Ahad ni adalah saya akan buat sharing untuk group support dan juga untuk weekly analysis lah. GJ tuan, alright, insyaAllah. GJ, kalau USD di depan tadi saya kata semua yang USD di depan akan menjunam, maksudnya termasuklah UJ, betul tak? So bila UJ menjunam, maksudnya GJ pun akan menjunam jugalah. Okey, tak apa, kita tengok betul ataupun tak. Okey, buka cross pair JPY. Okey, so kita tengok GJ di sini. Actually semua pair JPY saya dah layer sebenarnya daripada last week. So saya dah ambil AJ, saya dah ambil NJ, EJ dan juga DJ saya dah layer sebenarnya. Tapi tak apa, untuk analisa. Okey, untuk analisa pada malam ni, tuan yang Legend Town yang tanya. Okay, kalau kita tengok weekly, nampak tak dia berada di zone re-entry buy tertinggi, MA 510 high. Re-entry sell, maafkan saya. So target kita adalah di zone bawah ni secara weekly. Okay, so daily nampak dia dalam keadaan market hilang volume dan H4 perlu ada candle arah kukuh. Di sini ada satu candle arah kukuh, dah bagi tahu yang aku nak terjun sebenarnya. Ini setup saya yang A lah, setup saya yang A. InsyaAllah dia dah bagi tahu awal yang dia nak terjun lah sebenarnya. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia continuous ada momentum sell dan dia naik. Nampak tak? Dia naik untuk buat re-entry sell. Okay. So, bila dia naik buat re-entry sell, sebenarnya dia akan naik sikit lagi. Kalau sepatutnya lah dia dah naik sini, dah jadi mat kilau kalau you guys perasan. Okay. Adakah dia akan buat momentum sell? Okay. Adakah dia akan buat momentum sell? Tengok M15. Dia cross ataupun tak lagi. Okay. EMA 100 dan 200. Okay. So nampak tak ni? Ni 200 ni. Ni 100 kat bawah. Nampak tak dia masih ke bawah ni? So maksudnya yang dia masih dalam keadaan selling position dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa dia akan buat momentum sell. Bila dia buat momentum sell, maksudnya apa? Dia akan continue sampai ke bawah ni lah nanti. MA 510 low di weekly. MA 510 low weekly dia adalah bottom BB di daily. Nampak tak? Ini. Ni kan, weekly tadi tertanda, nampak tak? 10 ni. So target kita di bawah ni lah insyaAllah. Adakah yang dia terus akan buat momentum? Pastikan dekat H1, EMA 100 berada di bawah 200. Kalau ada, continue lah lagi dia akan buat ke bawah tu. Daily tu akan continue buat momentum sell. Target nak pergi kat mana? Target dia akan pergi dekat monthly punya MA 510 low monthly di zone ni. Ataupun
bottom BB di weekly. Okay, so itu yang kita perhatikan pada minggu depan ni sebenarnya. Okay, kalau tanya saya, sepatutnya dah sell di zone ini. Sebenarnya saya dah sell di zone ni. Sebab ni adalah setup saya yang pertama, A setup saya. So A setup, lepas tu dia ada Mak Kilau punya setup, okay, MK punya setup, dan dia ada follow trend punya setup. Apa yang berada dalam support group, saya dah bagi ebook, saya dah ada 3 setup untuk korang tengok dan korang fahamkanlah. Macam saya dah buat based on that setup dan kita tahu dia akan bergerak ataupun tak. Okay, penambahan dia dekat mana? Lower target EMA 100 dengan 200. Ini saya dapat pengukuran daripada kelas abalan semalam lah. Okay, bila duduk sembang-sembang dengan dia, saya tanya macam mana kita nak confidence yang momentum. Dia akan jadi momentum sell. Contohnya macam ni kita dah tahu mungkin kita dah nak sell apa semua kan. Adakah yang dia akan jadi momentum sell? Okay, ini H4 buka dekat M15, pastikan EMA 100 berada di bawah 200. Nampak? Ini salah satu. Ini belum dia pergi lagi. Yang dekat sini ni. Okay. Tapi bila dia start cross di sini, korang layer lah. Layer insyaAllah. Dia akan membantu anda. Tapi pastikanlah masa dia jadi ni, di H1 dalam keadaan market hilang volume lah. Better dalam keadaan market hilang volume. Kalau dia dalam keadaan momentum, tak berapa cantik lah. Dia akan respect yang tu dulu. Okay? So, nampak? Confidence level. Tapi ni pelan-pelan lah. Pelan-pelan baru korang akan dapat the confidence level tu. Same goes to here. Perasan tak ni? Adakah yang dia nak buy ni akan jadi momentum buy? So, pergi dekat H1. Nampak tak? Anda pergi dekat H1. Nampak? Jadi market hilang volume. Dan di M15 pastikan EMA 100 berada di atas 200. Nampak tak? So, ini apa yang saya dapat daripada balan dan saya kongsi pada anda lah. Kalau siapa dapat, dapatlah. Siapa tak dapat tu, mai datang jumpa saya, kita baca puduk kuning sikit. Lepas kita cerita. Ini memang apa yang saya dapat hari Sabtu yang lepas lah. Untuk confidence level saya sebenarnya. Okay? So, ada persoalan? Apa ada soalan lagi? So, JPY in summary, saya masih dalam keadaan short position. So, target kita di NA 510 low di weekly. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa lah. Kalau dia continue buat momentum sell, insyaAllah dia pergi MA 510 low weekly. Kalau dia pap, dia terjun tapi dia dalam keadaan market hilang volume, then standby lah. Standby. Takut-takut dia push balik naik ke atas. Okay? Ada persoalan lain? Penuh sebenarnya. Kalau you guys duduk pelan-pelan, kaji pelan-pelan, insyaAllah you guys akan jumpa lah. Kalau macam saya, ini setup A, best ni. Setup A, lepas tu sini setup Mak Kilau, sini setup follow trend. Memang powerful, seriously. Saya monitor NZD, JPY, nampak kan? Daripada sini, setup A, nampak sini. Setup Mak Kilau saya. Okay, bukan Mak Kilau saya, setup Abalan. Dan nampak ni, setup follow trend. So sekarang ni masih setup follow trend lah. Setup B. Okay, setup B. So kita tunggulah pergerakan. Adakah yang dia akan continue untuk buat momentum sell? Okay, macam saya cakap tadi lah. Pastikan di M15, EMA 100 berada. Ya. Oh, ni tak ada. Sekejap saya buat. Nampak? EMA 100. Ni pun dah memang 100 kat bawah ni dah. Ni EMA 100 dah. Ni 200. So, insyaAllah lah. Pelan-pelan lah. Kita tengok nanti pergerakan pada minggu hadapan. H1 pun dalam keadaan MSB 200 pun berada di atas 100. Lagi kuat lah. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, ni NZD akan terjun sampai bawah. Dan sekiranya dia buat momentum sell, dia tahu yang dia akan cari MA 510 low di weekly. Okay. Ataupun bottom BB di sini. Tapi kalau sini pula dia buat lagi cross, sebenarnya dia dah cross dah pun. Okay.
So basically berkemungkinan daily akan buat momentum sell. Kiranya dia buat, dia akan cari bottom BPD weekly, dan sebenarnya bottom BPD weekly adalah MA510 low di monthly. Itu je. Korang kena buat sentiasa sebabnya ada momentum buy kan. Kita buat rally buy baru dia akan push market untuk naik lah. Okay? Ada persoalan? Ada? Okay, kita hanya ada 10 minit lagi sebelum kita action. Saya pun baru sampai je tadi dalam 9, I think dalam pukul 9 tadi. Mandi siap. Okay. Tengok market. Ada? Kalau anda ingin bertanya. So macam saya, JPY memang saya cari untuk short position. Euro, USD, GU apa semua tu saya akan cari buy position. Cuma buy position saya adalah macam ni. Saya akan buat buy bila di macam EU ni. Okay. Saya akan tunggu, boleh nak buy terus, tapi macam saya suka tunggu dia buat momentum dulu, bagi dia signal dulu. Okay. Biar dia ada satu momentum buy di sini. Alright. Lepas tu saya akan entry balik lah nanti. Maksudnya. Otherwise, kita tunggulah pergerakan dia. Okay, boleh ya? So, EU macam tu, GU pun sama. Saya akan tunggukan dia menjadi momentum buy dulu dan baru saya akan start layering. NZD pun sama juga. Kita akan tunggu dia naik dulu jadi momentum buy dan baru saya start lah. Okay, so basically dekat sini dia dah tak ada kekuatan lah sebenarnya. Dia naik kan. Momentum pergi dekat sini dan dia dah habis dah lah pergerakan dia tu. Kan? So apa-apa pun kita sama-sama kita nantikan pada minggu hadapan lah. Ada sebarang soalan yang lain yang anda ingin bertanya? Sila, kalau nak on mic pun boleh, tak nak tak apa. Kalau malu sila tulis dekat situ. Kalau mereka yang ada dekat sini yang ingin join support group saya, mudah saja. Anda perlu buka akaun di bawah saya. Lepas tu anda depo je $100 dan saya akan masukkan anda dalam group support. Dan dia tak ada apa nama orang panggil apa. Kalau korang NC ke apa ke, still akan berada dalam group support tu lah. Cuma bagi tahu saya, PM saya personally, dapatkan daripada nombor telefon saya dekat Facebook saya ataupun tengok dekat channel Telegram. Just bagi tahu saya akan masukkan anda dalam support group insyaAllah. Dan support group tu biasanya saya akan bagi alert. Kalau saya rasa ni special, saya tak perlu nak cerita pada public, saya akan cerita dalam group saja. Okay, saya akan bagi alert dalam group insyaAllah. Okay, ada sebarang persoalan? Anda boleh tengok dekat saya punya YouTube insyaAllah nanti this video pun saya akan letak dekat saya punya YouTube channel. Okay, so anda boleh tengok dekat situ lah. Kat situ saya akan bagi tahu semua analisa-analisa yang ada lah. Okay, so kalau anda tengok di sini pun nampak NZD ada candle arah pupuk dan dia di daily, so dia mestilah nak cari dia entry style kan daripada bawah ni. Dia naik sampai atas tu. Kalau dia jadi momentum buy, dan lega lah. Kalau dia jadi momentum buy, dan kita tunggu untuk selling position. So, dah nampak clear perjalanan market. Sangat-sangat clear sebenarnya. Okay? Alright guys, kiranya tak ada soalan. I think thank you very much pada mereka yang join kelas pada malam ni. Saya doakan anda semua berjaya dalam sistem trading BBMA multi-time frame. Nanti saya akan share dengan korang this video lah. Boleh tengok dekat channel saya Nizat Pawan. So anda boleh check nanti dekat situ. Okay, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.